Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat, selamat kembali sis. Selamat. Ada kat rumah Alhamdulillah berada di Recording in progress. Tuan dan puan-puan, sebenarnya Didila ni minggu ni dia baru saja menyambut anniversary-nya yang ke yang eh, happy tutu. anniversary sis. Thank you. Happy birthday. Alright. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya perkenalkan ini adalah Didi Ila Abdullah yang tak asing lagi bagi kita semua yang selalu join dekat Zoom ini. Didi Ila Abdullah ini merupakan seorang konsultan yang aktif. Walaupun dia suri rumah, walaupun dia hanya baring-baring kat atas katil, tapi sempat lagi dia membantu ramai orang untuk menyimpan emas dan mendapatkan manfaat di quantum method. Dan hari ini dia akan bantu kita untuk kira-kira. Jadi suri rumah hari ini menjadi cikgu kira-kira. Jadi sis, saya serahkan teruslah. Hari ini boleh tak cerita secara roughly bagaimana perjalanan untuk sesi Zoom malam ini? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Hari ini hari Khamis Hari Khamis malam Jumaat. Okay, mungkin ramai lagi yang masih berada, mungkin yang masih berzikir, mungkin ada yang tengah baca Yasin ke kan. Okay, so roughly untuk malam ni kita akan buat sedikit kira-kira lah. Which is sebenarnya kira-kira tu dah tersedia dah pun dekat dalam kita punya sistem, dekat dalam kita punya platform. Tetapi untuk manually, untuk kita tahu serba sedikit macam mana nak tengok keuntungan, macam mana kita nak tengok dah untung ke belum, ataupun dah boleh jual ke belum kan. Basically bila kita membeli, kita nak menjual kan. So malam ni kita akan cover lah. So if ada soalan yang nak diajukan, saya buka ruang untuk bertanya semasa saya buat presentation. Okay, tak perlu tunggu sampai saya habis lah. Boleh je sama ada menulis di chat ataupun boleh buka mic dan boleh bertanya lah. Okay. So kita bermula ke Huda? Ya boleh. Terus So kita nak mula dengan GSA dulu, kemudian GCA ke GAE macam tu. Hello sis, where are you? Okay. Ke saya yang tak dengar? Mana sis Ila ni, senyap dah dia. Okay. Ini saya yang terputus ataupun sis Ila yang tak ada ni. Korang boleh komen tak? Korang dengar suara saya? Saya masih bersama dengan korang ke? Ya Allah. Okey, dengar. Masih. Oh, masih ada pun. Ya Allah. Pergi mana? Ada ni. Mana sis Ila? Ya Allah. Tiba-tiba menghilang. Okey, tak apa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tanyalah. Sementara kita menantikan sis Ila kembali kan. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang ada dekat sini. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan join sesi pada malam ini ramai yang request untuk calculate profit ni, dan sebenarnya part mana lagi yang tuan-tuan dan puan-puan kurang jelas sebenarnya? Boleh tak komen? Sebab kita nak tahu juga apa lagi yang lain yang boleh membantu. Okay, sorry dia tiba-tiba keluar. Dia cuba. kembali rupanya. Tak ada duit lah tu. Cari-cari kat mana sis Ila ni. Tertekan keluar. Okay, so untuk malam ni ada sekarang ada 34 orang kat Zoom. InsyaAllah dia akan terus ingatkan team members lagi yang mana yang nak belajar terperinci kan. Kira-kira senang. Harga sekarang tengah turun ni, siapa nak menambah boleh lah sambil-sambil kan.
Tadi ada news. Oh, dah naik sikit dah. 61.240. Jadi 61.1. Oh, 61.1 Siapa yang sempat 61.1. grab? Okey, Sisila. Sekejap teruskan? sekejap. Boleh. So, tuan-tuan dan puan-puan, ingat lagi tak soalan saya tadi? Bye. Tidur lah. Okey, boleh teruskan. So malam ni actually ada yang newbie ke? Boleh tak respon? Ada yang newbie tak malam ni? Atau yang belum ada Newbie. account ke? Ada orang baru ke? Kalau ini yang mana yang join tu tutup mic. Biar speaker je buka mic. Dengan moderator. Kenapa saya masukkan RM100 di sini pada awal-awal rate total? Amount yang ada tak sampai 100. Pertanyaannya, berapakah fee yang dikenakan yang kita masukkan di dalam sistem itu? Sisila boleh baca chat tak? Oh, terus ada soalan belum ni lagi terus ada soalan. Okey, kenapa saya masukkan Dia bersedia awal lagi. Okey, Encik Ahmad Rafi. Okey, kenapa saya masukkan RM100 CA pada awal-awal itu total amount yang ada tak sampai 100. Pertanyaannya, berapakah fee yang dikenakan setiap kali kita masukkan duit dengan GCA? Okey, saya percaya bukan GCA tapi GSA, betul tak? Okey, GCA kita tak boleh masuk duit. GCA kita nak keluarkan duit. Okey, so kita masuk dekat dalam GSA. Okey, untuk GSA, spread yang dikenakan adalah 7%. 7%. Contoh kalau masuk 100, duit yang akan ada adalah RM97. RM93. Okey, 100 tolakkan dengan 7%, so nilai yang akan ada adalah RM93. 7% tu adalah spread yang dikenakan oleh QM lah. Spread tu adalah keuntungan lah, itu yang akan kita go lebih detail malam ni. Okey? Menjawab? Kenapa tak ada suara? Ada je, kena tekan dah join tu tekan join apa yang nama dia? Okey, jawab. Alright, masih ada lagi yang tengah masuk Yang tengah masuk. So Huda, kita nak bermula ke nak bagi Teruskan. bang. Teruskan sebab ramai yang sedang menanti ni, so kita teruskan tepat pada waktunya. Okey. Alright, kita teruskan Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. First saya share saya punya slide lah. Actually sebenarnya malam ni tak panjang ni saya rasa sebab slide saya pun lebih kurang ada 8 page sahaja. Okay. Alright, so calculate your profit Okay, spread. Semua tahu apa itu spread? Ke ada yang tak tahu lagi apa itu spread? Apa itu? Okay, ada soalan lagi. Okay, nanti saya jawab yang ni Apa itu approach value dan your average cost? Kenapa beza? Okay. Saya jawab dululah. Okay. Yang approach value ni adalah harga semasa. Okay. Approach value tu adalah harga semasa berdasarkan berapa gram yang kita ada waktu itulah waktu yang waktu sekarang lah maksudnya. Okay. Dan average cost tu adalah kita punya cost lah. Mungkin kita buat pembelian tu bukan sekali kan. So mungkin hari ni kita beli mungkin harga dia RM305. Esok kita beli lagi mungkin harga dia RM307. So dia akan average kan kita punya harga tu. Kos pembelian kita dia akan average kan lah sebab itulah amount dia tu berbeza. Alright. Macam mana nak kira jumlah komisen yang kita dapat selepas jadi introducer? Okay, yang ini saya jawab nanti. Saya jawab nanti. Tunggu. Alright, so first kita terus pergi kepada spread. Okay, tahu apa itu spread? Spread adalah beza beza harga di antara harga beli dan juga harga jual, which is
perbezaan itu adalah keuntungan yang fundamental ambil. Okey, untuk GSA, okey. GSA adalah 7%. Maksudnya harga belian kita akan berdasarkan kepada harga LME plus 7%. So dapatlah buy price kita. So setiap kali kita buat belian, harganya adalah harga LME, harga semasa, plus 7% spread. So contoh macam tadilah Tuan Ahmad, Tuan Ahmad Rafi tadi kan, dia beli 100, tapi yang tertera dekat dalam akaun bukanlah 100, cuma RM93. Itulah kita kata spread yang company, keuntungan company ambil untuk setiap kali kita buat belian. Alright. So itu adalah untuk GSA 7% spread, dan untuk GAE kali 10 adalah 3%, which is separuh lah, lebih murah daripada GSA. Kenapa dia lebih murah? Mungkin sebab volume lah, sebab volume. Bila kita beli GAE satu unit, kita akan dapat pembiayaan sebanyak 9 unit. So dah ada volume dekat situlah. So bila ada volume, QM pun bagi dia pun tak ambil untung banyak lah, ambil 3% sahaja. So kita dapatlah dengan harga 3% sahaja spread. Okay. Untuk GAE kali 5, 4%. Okay. Dan harga yang kita nak tahu, kita nak tahu harga belian kita bila kita buat belian GSA, kita buat belian GAE kali 10 ataupun GAE kali 5, harga beliannya harga LME plus dengan berapa persen spread. Contoh kalau GAE kali 10, kita pluskan dengan 3% spread. Dengan kalau GAE kali 5, kita plus dengan 4% spread. Okay. Dan untuk belian GAE, kalau kita beli GSA, GSA memang kita beli ikut berapa modal yang kita ada, berapa duit yang kita bayar tu, dia adalah berdasarkan kepada maksudnya kalau kita beli dengan modal kita terus dapat berapa gram macam tu. Okay, dijual dalam bentuk gram lah. Sebab kita boleh beli serendah RM10. Untuk GAE, okay, untuk GAE, jualan GAE adalah berdasarkan kepada unit. So untuk GAE kali 10, unitnya adalah 250. Okay, 250 US dollar per unit. Harga ni tak akan berubah. Harga ni akan kekal lah. Yang berubah hanyalah bayaran kita dalam bentuk RM, sebab exchange rate sentiasa berubah-ubah. Okay. Untuk GAE kali 5, okay, 5 kali ganda tu adalah 25 US dollar per unit. Lebih murah lah. So sebab tu kita kata QM ni sebenarnya sesuai untuk semua golongan. Kalau kata kita tak mampu nak beli GAE kali 10, alhamdulillah kita ada GAE kali 5, which is baru 25 US dollar per unit. Kalau RM lebih kurang dalam RM115 something macam itulah. Dan GAE kali 5 juga tidak dikenakan kita tak perlu bayar management fee upfront, berbeza dengan GAE kali 10. Okay. Alright, ada soalan tak setakat ni untuk first page saya ni? Tak ada soalan Okay, saya teruskan. Okay. Cara nak lihat keuntungan GSA. Okay, ini yang tadi tu, yang Tuan Ahmad tu tanya, okay, average cost dan juga tadi dia tanya approx value dengan average cost kan. Okay, so inilah average cost. Cara lihat keuntungan GSA. Average cost kita kalaulah dia lebih rendah daripada harga LME. Okay. Maksudnya LME, harga semasa lebih tinggi daripada harga kos kita beli, maksudnya kita dah untung. Kita dah untung lah untuk GSA. Okay, saya tunjuk saya punya account sekejap. Harga pergi balik. Okay, sementara kita menantikan
Sila tunjukkan akaun emas dia yang berkilo-kilo ni. Kena ingat spread ni ada bila mana kita beli emas. So bila kita beli emas, kita beli ketika di GSA dan juga GAE. GCA tak Ya, ada sebab betul. kita ambil cash. Kita convert dari emas nak dapatkan duit. Ya, spread Ada kalau spread tu bila spread tu kita dikenakan ketika kita buat belian sahaja. Kena faham jangan keliru. Okey, untuk spread dikenakan ketika kita buat belian GSA dan juga GAE. GAE times 5 dan juga GAE times 10. GCA tak ada spread. Okey, jangan keliru. Sebenarnya GCA memang tak ada spread. Yang ada hanyalah kalau dulu kita panggil management fee 3.5%. Kalau sekarang dia dah tukar kepada profit rate. Profit rate 3.5%. Itu sahaja. Ingat yang tu sahaja. Untuk spread tu bila kita buat belian sahaja. GCA tu kita nak request balik kita punya duit kan. So tak adalah spread dekat situ. Yang ada cuma profit rate sahaja. Management fee yang dikenakan untuk amount yang kita request tu. Okay, so ini adalah contoh. Okey, contoh yang tadi average cost dan juga harga LME lah kalau nampak dekat sini. Okey, harga LME-nya adalah ni value based on the current QM price. Kalau nampak dekat bawah gold storage account tu. Okey. Value based on the current QM price, gold dia adalah 287.04 per gram. Dan harga yang tertera ni adalah untuk hari ini pada pukul 9.15 minit. Sekarang dah 9.20 kan. Dia akan bertukar. Okay, kalau harga tu bergerak lah. Harga tu bergerak, dia akan bertukar setiap 5 minit. Okay, so kalau nampak dekat sini, harga LME harga LME adalah 287.04. Tengok dekat bawah tu sikit average cost. Your average cost adalah 305.58. So maksudnya cuba siapa tahu kat sini dah untung ke belum actually? Ada upah tak sis? Dah hadiah tak? Ada Okay, siapa coklat nak teka ni? Dah untung ke belum? Cuba tengok kat sini. Dah untung ke belum actually? So nak tahu kan? So nak tahu kalau jawapan tu betul maksudnya kat sini dah kita belum cikgu. Kat sini dah kita boleh tahu lah pemahaman kita sama ada kita betul faham ke? Belum faham. Belum. Kenapa belum? Kenapa belum? Cuba bagi tahu sikit kenapa belum. Satu jangan jawab Biar ada two way komunikasi lah. Malam ni jangan serius-serius sangat. Kita santai-santai je. Janji faham. Santai-santai tapi faham. Belum sebab net loss. Belum. Sebabnya kos tu lebih tinggi. Sebab kos kita tu lebih tinggi daripada harga sekarang ni. Harga malam ni. Harga malam ni baru 287. Sedangkan belian saya sebelum ni dia dah buat purata, dah buat kira-kira purata berdasarkan belian-belian saya yang sebelum ni. Okey. Dia punya kos ni adalah 305.58 per gram. Sedangkan harga hari ni barulah 287.04 per gram. So maksudnya saya belum untung. Tapi tak ada masalah lah walaupun saya belum untung sebab saya ada gram. Gram saya tu tak berubah, dia tak bergerak lah. Yang bergeraknya hanyalah nilai semasa. Okay. So kalau kata saya nak guna duit pun saya tak perlu jual. Kalau jual saya akan rugi kan. So kalau saya perlukan duit saya just request GC sahaja. Okay. Boleh faham Faham cikgu. Dah hadiah tak? Hadiah kita cerita tak? Ya. Okay, ada soalan. Tapi kalau GCA kan daripada GSA kena spread 7%. Tapi kalau GCA kan daripada GSA kena spread 7%. Kelas Dila Amira Isnin malam dah clearkan soalan ni. Yang saya confuse sebelum ni yang kata GSA tak ada spread. Dia memang tak ada spread. Okay, dia macam ni. Kalau kita buat GCA sekalipun, kita buat GCA. Okay, yang dikenakan 7% spread tu sebab kita lalu GSA.
Kena faham Siapa ni? Dina. Okey, Dina Asmara. Okey, biar clear betul-betul malam ni supaya lepas ni dah tak confuse lagi. Okey. Yang Dila Amira beritahu tu betul. Okey, betul. Sebabnya bila kita buat GCA, nak buat GCA mesti kena lalu GSA dahulu. Okey, kalaulah akaun tu kosong. Akaun tu kononnya masih suci lah, kosong lagi kosong lagi. Bila kita nak buat GCA, kita kena beli GSA dulu. Mana mungkin kita buat GCA kalau kita tak ada gram, kan? So sebab dia tak boleh terus direct pergi GCA. Dia kena lalu GSA dulu. Masa dia lalu GSA itulah dia dikenakan 7% spread. Contoh, contoh macam ni Kalau kita buat belian RM100, RM1,000 lah senang Kita buat belian RM1,000. Okey. Bila kita buat belian RM1,000, nilai yang akan masuk dekat dalam GSA kita adalah 930. RM70 tu quantum meter dah ambil dah untuk 7% spread tu. So daripada 930 ni sorry. Daripada 930 ni, sama ada kita direct buat GCA, okey? Maksudnya beli je terus request GCA. Kita tick box yang auto convert masa kita buat belian GSA tu. Okey. Bila kita tick dekat situ kan, dia akan automatic akan keluarkan 85% daripada amount 1,000 tu tadi masuk dalam kita punya account bank. Kalau kata kita tak tick, kita tak tick, so maksudnya kita beli sahaja GSA, kita tak terus buat GCA. Mungkin kita nak buat GCA esok ataupun selepas-selepas tu lah. Alright. So bila kita buat macam tu, amount yang ada masa kita buat belian GSA tu, amount yang ada adalah 930. Okay. So 930 tu berada dalam GSA. Contohlah 5 minit selepas tu ke 10 minit ke esoknya ke lusanya ke, okey. Bergantung kepada berapa harga semasa. Contohlah harga pun tak jauh beza So nilai yang ada dekat dalam GSA tu adalah 930. Okey. So kita kata kita nak guna duit. Bila kita nak guna duit, kita akan pergi GCA. So kita akan request GC. Okey, bila kita request GC tak kena dah 7 spread tu. Kena faham kat situ. Dia tak kena dah 7 spread tu sebab nilai yang ada kat dalam akaun kita tu 930. Dah tolak siap-siap dah 7 spread tu. Yang dikenakan pula apa? Apa yang dikenakan bila kita buat GCA adalah profit rate ataupun sebelum ni kita panggil management fee 3.5%. Maksudnya 930 kita request GC, kita akan dapat 91% daripada amount yang ada dekat dalam GSA. Maksudnya 930 kita kalikan dengan 91%, so kita akan dapat lebih kurang RM846 ataupun 850. Tengoklah berapa harga exchange rate masa tu, berapa harga emas semasa tu. So maksudnya kita dapat je 800 lebih tu, 800.5 lebih kurang. Okey, tak kena dah 7% spread tu sebab spread tu dah dikena masa kita beli GSA. Boleh faham tak? Yang dikenakan kemudian atas 800.5 yang kita ambil tu adalah 3.5% management fee ataupun profit rate. Boleh faham? So should buy more unit when price is lower to average the price. Ya, betul. Miss Regina, betul. Okay. Sebab tu kita encourage kalau harga tengah turun, ada duit, top up sahaja. Buat je lah belian. Okay. Yang siapa ni tadi, Dina ni, Dina Asmara ni, boleh faham tak? Clear tak? Itulah saya nak betul-betul saja saya ni kena spread walaupun just spot nak sikan. Okay. Spread dengan management fee ni beza dia tu lah. Spread ni kena faham spread tu apa dulu. Spread tu adalah keuntungan yang company ambil masa kita buat belian. Keuntungan. Contohlah harga emas tu kan, harga emas 200 lebih, 287 harga LME. Tapi untuk GSA, company ambil 7% keuntungan dia. Kalau nak senang kira, macam ni lah, pen sebatang, Contohlah QM ni jual pen sebatang. Dia beli dengan modal dia RM2.
Tapi dia jual kat kita RM2.50. So 5% tu adalah spread yang dia ambil. Sebab dia jual kat kita bukan harga modal, dia jual kat kita harga yang keuntungan yang dia dah ambil. Keuntungan itulah kita panggil spread. Management fee adalah, boleh faham tak? Management fee untuk GCA kira per tahun ke? Yes. Management fee tu adalah 3.5% per year. Per year. Contoh kalau yang macam tadi kita request, kita dah 1,000, kita request 850 kan. So 3.5% tu berdasarkan kepada 850. So 850 tu kita kalikan dengan 3.5%. So RM29.75 untuk setahun. Okay. Boleh faham? Dina Asmara boleh respon? Faham. Alhamdulillah. Biar jangan keliru lagi jangan keliru lagi. Okay, setiap kali convert ke GCA akan ada management fee. Yes, setiap kali kita convert, kita minta aja duit, kita ambil je duit, memang akan dikenakan 3.5% management fee. Tetapi tak payahlah kita pening-pening dengan management fee tu sebab kita tak perlu bayar pun. Even kata kalau dah cukup setahun, tak perlu bayar pun management fee tu. Okay? Sebab harga emas tu yang akan cover, yang akan bayarkan management fee tu untuk kita. So tak perlu risau. Kerja kita adalah kumpul je gram. Emas turun je, collect. Emas turun je, collect. Macam tu. Okay? Alright. So kita teruskan Okay, dah settle, dah clear pasal ni. Kita teruskan. Seterusnya adalah cara nak lihat keuntungan GCA. Macam mana nak tahu GCA ni dah untung ke belum? Sebab sometimes bila kita tengok dekat dalam kita punya list tu, bolehlah log in dekat akaun masing-masing, cuba tengok dekat dalam list tu. Kita tengok dekat gain and loss, gain and loss tu kadang ada yang dah hitam. Dia kan ada merah dengan hitam kan? Merah tu maksudnya belum untung, yang hitam tu dah untung. Okey, kalau kita cerita tengok yang hitam tu macam dah untung, tapi sebenarnya kita kena buat kira-kira dulu. Sebab kita jangan lupa kita beli GSA kan kena spread 7%. So kita consider spread 7% tu adalah kita punya cost. So bila kita nak buat jualan, contohlah kita nak buat jualan untuk kita punya unit-unit yang kita dah untuk gram-gram yang kita dah buat TCA tu kan. Bila kita nak buat jualan, kita kena make sure dia dah tercover dengan spread yang 7% tu. Barulah ada untung. Kalau kita buat jualan, maksudnya spread pun tak cover lagi, so orang kata tak untung lah. Sebab kita kan dah niat, bila kita buat GCA ni, kita untuk long term. Okey, contohnya, kalau nak dia punya formulanya adalah net gain bahagikan dengan down payment value. So nilai dia tu, nilai yang kita akan dapat tu, nilai dia mestilah lebih daripada 0.07. 0.07 tu adalah spread lah. Spread yang masa kita beli GSA tu. Okay, contohnya macam ni. Alright. Sekejap saya. Okay, contohnya macam ni lah. Okay, kalau nampak ni dekat saya nampak account ni dekat holding inventory ni, kalau nampak kat sini saya punya net loss ni. Net loss tu 388.5 sekarang. Maksudnya keseluruhan purata amount yang saya buat GCA tu, orang kata kalau saya let go semualah, let go semua, saya belum untung. Okay, tapi kalau kita tengok setiap unit, setiap kali saya buat, okay, kita tekan view dekat account kita tu, kita boleh nampak lah. Alright, kita boleh nampak dekat sini. Okay, nampak tak gain and loss tu? Nampak? Ada yang merah, ada yang hitam. Ini adalah setiap kali kita buat GCA, dia akan buat list macam ni lah. Sebab setiap kali kita buat tu harganya berbeza-beza dan amountnya pun berbeza-beza. So dia tak kumpul selonggok macam tu, tak. Jadi kita boleh tengok lah dekat sini. Tak kisahlah dia tengah merah ni semua ni, tak perlulah kita risau sebabnya ini adalah untuk long term. Kita bukan buat
buat hari ni, esok lusa kita nak jual, tak. Okay, ini adalah untuk long term sebab kita cover segala perbelanjaan kita hari ni untuk kita dapat balik 3 ataupun 5 tahun akan datang. Kalau kata tahun depan harga terus mencanak naik 500 tu, rezeki lah. Rezeki. Okay, so kalau kita nampak dekat sini, ada je yang dah hitam ni. Okay, so macam mana kita nak kira? Kalau yang merah ni tak payahlah kita kira. Yang merah ni tak payahlah kita kira, memang sah-sah lah, kita belum untung lagi. So cuba kita kira yang okey, sekejap saya tengok. So, okay. Saya tengok yang ni lah. Saya tengok yang ada untung RM41.25 ni. Alright, kita cuba tengok yang ini. Okey, tengok balik formula dia apa tadi? Formula dia adalah net gain bahagikan dengan net gain bagi dengan apa? Okay. Net gain bahagikan dengan apa tadi? Down payment value. Betul tak? Betul kan? Janganlah bagi saya cakap sorang-sorang. Sian kat saya. Betul. Okey, betul. Jangan tidur, jangan tidur. Malam ni kita nak buat kira-kira ni. Jangan tidur Okey, net gain. Cuba tolong kira. Siapa boleh tolong kira? Berapa dapat tu? Saya bagi dekat sini ada net gain and loss dan ada juga down payment value kat situ. Cuba tolong tekan kalkulator. Okey, siapa dapat jawapan? Tak ingat cikgu nak kena rotan ni. Tak ingat ni. Cepat. Dah tekan belum ni? Tekan. Kena tekan. Dah tekan nanti baru faham. Kau tak tekan nanti tak faham. Nanti nak buat kira-kira. Okey, ada lagi jawapan lain? Ada tak? Lagi. 008. Okey, so dah untung ke belum? Dah? Dah untung ke? Tengok betul-betul. Dah untung ke belum? Nilai mesti lebih daripada 0.07. Bukan 0.007. Nampak tak? Belum lagi. Dia tak rugi tapi dia belum untung. Dia belum untung lagi. Tapi nampak dekat situ net gain dia kan. Net gain tu dah apa? Dah hitam dah positif dah RM41. Wah, kita ingat ni dah untungan ni RM41. Kita pun pergi tekan terminate. Okeylah. Baru berapa hari kan? Yang ini saya buat hari apa ni? 14 hari bulan. 14 hari bulan 8. Lebih kurang sebulan, lebih kurang macam tu kan. Sebulan dapat RM41. Okeylah, bolehlah. Kita pun pergi tekan terminate. Rugi lagi. Belum untung lagi tu. Dia mesti nak 0.07. Okey, cuba kita tengok lagi satu contoh. Okey, tak untung lagi walaupun dia dah tulis kat situ net gain. Sebab kenapa? Belum cover spread yang 7% tu. Yang bagi tahu Bang Anjas itu siapa? Kan aku cakapnya dengan kakak saja. Jangan marah-marah. Cuba kita tengok yang lain, yang mana yang lain. Yang ni pun dalam bentuk US dollar pula. Tadi kita tengok dalam bentuk RM kan. RM tu yang saya buat yang baru-barulah, yang since daripada bulan 5 tahun ni. Cuba kita tengok yang tahun lepas punya ni dalam bentuk US dollar. Kita tengok pula dalam bentuk US dollar mana yang sikit.
Mana. Okey, yang inilah. 137 US dollar ni. Cuba kita tengok yang ni pula Okey, jom kita buka. Okey. Siapa? Tolong kirakan. Kenapa kat sini negatif nombor 281 pula? Sekejap. Saya salah tekan ke? Oh betul lah. Saya tengok salah tengok. Sorry. 62.81. Kejap saya tengok yang US dollar. Tengok salah harga pula. Cuba kita tengok yang ni lah. 38. Untung dah 38.44 US dollar. Saya buat ni pada bulan 11 tahun lepas. Okey, jom kita tengok. Okey, net gain dia adalah 38.44 US dollar. Alright. Down payment value-nya adalah 347.39. Cuba tolong tekan. Okey. Berapa? Dah pandai semua. 0.11. So dah untung ke belum? Dah untung ke belum? Dah untung. Dah boleh jual. Dah boleh jual. Berapa tu untung? Berapa tu? Percentage keuntungan tu berapa? Berapa percentage keuntungan? Selepas dah tolak dengan cost rate 7%. 4% untung. Saya buat belian masa tu dekat masa bulan November tahun lepas. Ni belum November lagi. Belum lagi setahun. Tetapi kita dah untung lebih kurang 4%. Okeylah kan? Sebab ni masa ni harga tengah turun. Kalaulah nak diikutkan kan, kalaulah macam contohlah saya tak nak simpan lama. Saya cakap saya tak nak simpan lama. Masa harga dekat saya buat bulan 11 kan. Saya buat bulan 11. So maksudnya masa harga tertinggi hari tu, masa harga tertinggi tu adalah bulan berapa? Tahun ni bulan 5 kan. 4 hari bulan 5. Harga naik 66. 66.45. Okey, sekarang harga 61. Nampak tak perbezaan dia? So kalau ikutkan, saya dah untung banyak dah. Dah untung banyak dah. Berapa agak-agak? Berapa 4% tu jumlahnya? 4% jumlah tu bergantung kepada modal yang ni lah. Modal yang saya buat belian masa tu. Tu dikirakan 4% lah. Daripada modal tu berapa, so saya untung berapa adalah 4% daripada jumlah modal yang masa saya buat GSA. Saya buat pilihan GSA masa tu. Macam tu. Okey. So nampaklah sekarang ni harga tengah turun. Harga sekarang 61. So ikutkan saya dah untung banyak dah lebih daripada saya rasa lebihlah daripada 10%, lebih daripada 10%. So orang kata berbaloi lah kan. Sangat-sangat berbaloi sebenarnya buat GCA ni. Tak payah. Itu selepas dah tolak. Net gain ni selepas dah tolak dengan management fee yang 3.5% tu. Okay. So faham setakat ni macam mana nak kira GCA. Nak tahu dah untung ke belum. Ada soalan ke? Ada soalan? Tak ada? Tak ada, kita pergi next. Okay, so semua dah faham GCA?
boleh tak nak tahu berapa agak-agak jumlah kalau kita terminate? Okey, kalau saya terminate yang ni tadi, okey, senang je nak tahu berapa. Okey, kita boleh tengok hari ni. Ini kita tengok. Okey, contohlah untuk yang ini ni, katakanlah saya nak terminate. Okey, mana yang tadi? 32.44 tadi kan? Contoh. Okay, 32 ke 38 tadi ya? 38.4 Okay, contoh yang ni saya nak terminate lah. Right, bulan 11. Kita tadi ni bulan 10. Sekejap ni, cari tadi. Mana tadi? 11. Okay, hilang pula. 3863. Okay, bulan 11. Contohlah, saya nak terminate. Saya tekan action. Okay, saya tekan terminate. Okay, so saya boleh nampak kat sini berapa yang saya akan dapat. Okay, sekejap ni. Terminate reason adalah others. Okay. Okay, contoh. Apa saya nak letak Sudah untung. Untung sudah macam tu salah cakap kat sini pula. Tengoklah tu. Okay. Untung sudah. Cakap kat situ. Untung sudah. Contohlah Contoh. Saya pun tekan submit. Okay. Bila saya tekan submit, okay, step kedua ni, alamak nak confirm lah kat sini. Mana dia punya ni? Sekejap, ada payment value, current convert, terminate other, termination. Ni, terminate value ni saya akan dapat adalah 69.90 US dollar. 69.90 kali lebih kurang lah 4.6 sekarang. So saya akan dapat lebih kurang 300 lebih macam tu. Itulah amount yang saya akan dapat. Kita boleh tengok je. Kita boleh tengok je dekat sini. Termination value ni. Inilah amount yang kita akan dapat selepas sudah ditolak dengan duit yang kita dah ambil 85% dan juga selepas ditolak dengan management fee 3.5% untuk berapa bulan saya buat conversion tu lah. Maksudnya yang ni saya buat bulan 11, so bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9. Lebih kurang 10 bulan. Macam tu. Boleh? Macam mana dapat 4%? Sebab berlaku kenaikan lah. Tadi kita buat pengiraan tadi, siapa ni? Cik iPhone ni. Kan kita dah buat pengiraan tadi macam mana nak dapat, macam mana nak tahu dah untung ke belum GCA ni. Net value, net apa? Sekejap yang ni saya back. Sebelum nak jual lagi. Kita punya net gain. Net gain kita, okay, net gain kita bahagikan dengan down payment value. Alright. So itu yang kita dapat tu 4% tu tadi. Kita buat pengiraan tadi kita dapat 0.11%. Lepas tu kita tolakkan dengan 0.07, dan kita kalikan dengan 100, so kita dapat 4%. Keuntungan campur baki 15% tulang masuk account. Ya, betul. Betul. Maksudnya yang 4% tu adalah dah ditambah, selepas dah ditambah dengan spread yang 7% tu. Maksudnya dah cover dah. Kos yang kita kena bayar spread masa kita beli GSA tu dah tercover dah. 4% tu memang untung bersih. Okay, sebagus-bagusnya berapa yang kita terminate. Yang ni ikut suka. Ikut suka hati masing-masing lah. Masing-masing punya ni. Kalau saya lah, saya fokus bila saya buat GCA ni, saya fokus at least saya dapat balik 100% duit saya yang saya belanja hari ni. Macam tu. Sebab kita dah tahu dah kan, sebab simpanan kita dekat dalam GSA ni, dalam holding inventory ni cuma 15%, which is yang kita memang dah niat daripada awal masa kita beli GSA tu, kita dah niat dah, okay, yang ini kita memang nak simpan untuk long term. Contohnya bila kita buat belian RM1,000, okay, bila kita buat belian RM1,000 kan, kita cuma akan dapat 850. Duit yang tersimpan dekat dalam kita punya holding inventory adalah 150. Okay, so yang kita dah belanjakan adalah 850. So, saya akan buat at least kan, saya dapat balik 850 ni.
Sebab 850 ni saya dah buat belanja hari ni, dah habis dah. Kan? Dah gone dah habis. Jadi saya memang buat itulah rasionalnya kita buat GCA ni. Rasionalnya supaya kita nak dapat balik 850 ni di masa akan datang. Bila sama ada 3 tahun ke, 5 tahun ke, kalau kata 10 tahun ke, saya rasa tak sampai lah kot 10 tahun. Allah alam lah. Kalau sempat kita rasa sempat lah. Macam tu. Jadi at least kalau kata saya tak dapat pun 100% balik duit yang saya dah belanja ni, at least saya dapat 50% daripada perbelanjaan yang dah hangus tu. Maksudnya saya dapat balik. Maksudnya bila saya buat beli yang 1,000, saya buat beli yang 1,000 dah tolak dengan duit yang kita dah belanja, dah tolakkan dengan profit rate ataupun management fee tu 3.5% tu, at least saya dapat balik RM500 ataupun RM1,000 balik. Itulah gunanya. Tak adalah kita buat macam buat hari ni baru untung ada RM2-3 kita dah terminate dah. Tak adalah macam tu. Memang kita motif kita buat GCA ni supaya kita dapat balik duit perbelanjaan kita hari ni. Macam tu. So kena tengoklah, kena tengok niat masing-masing buat GCA tu untuk apa. Kalau niat saya macam tu lah. Okay. Alright, boleh ya? Boleh faham? Ada soalan lain? Ada yang tak faham? Kalau tak faham nak bertanya boleh buka mic. Mungkin lebih senang kot. Lebih senang nak tanya dan lebih senang nak faham. Okay? Inilah dalam bentuk ayatnya macam inilah. Okay, untuk tahu nilai gram dengan jumlah wang yang dibeli RM1,000, kita bagikan dengan harga. Ini untuk kiraan GCA 85% dengan 91% tu. Ada yang tak faham ke yang ni? Maksudnya kita dapatkan kiraan 50 hingga 100% higher. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Okay. So cara kira ni dapat GCA 85% macam mana pula dapat 50% ataupun macam mana pula dapat 91%. Tadi saya awal-awal tadi pun saya dah sentuh juga tu. So ada tak yang tak faham tentang cara kira ni? Macam mana time bila dapat 50% dan time bila dapat 91%? Semua faham Semua faham Macam mana nak dapat 85%? Cuba respon sikit. Boleh explain tak? Okay, Encik Zack. Okay, dia macam ni. Kalau kita buat direct, GSA, GCA direct. Okay, beli je GSA, terus tekan button tick convert. Maksudnya kita terus apply GCA. So, kita akan dapat 85% daripada jumlah pembelian kita. Alright, itu adalah cara nak dapat 85%. Okay, macam mana pula dapat 91%? Okay, 91% ni adalah nilai yang sedia ada dekat dalam GSA. Contoh, kita dah buat belian dekat GSA tapi kita tak terus convert. Kita tak terus convert. Maksudnya dah terkumpul. Whatever amount yang terkumpul di dalam GSA, okay, kita boleh request GC sebanyak maksimum 91%. Boleh faham tak? Okay. Ini adalah contohnya. Okay, 1,000 bahagikan dengan harga emas semasa. Contohnya harga 308. Ini harga masa slide ni dia buat dah. Okay. 308.10 sen. Okay, so kita akan dapat gram yang bernilai 3.245. Dapat gram bernilai 4 gram sebanyak 3.245. Okey, nilai yang kita dapat ni adalah jumlah gram yang dibeli dengan RM1,000. So, jumlah gram yang kita dapat tadi, 3.245 gram tadi, kita kalikan dengan harga LME. Bila kita kalikan dengan harga LME, masa itu harganya adalah 287.95. Okey,
So kita akan dapat harga, okay, nilai semasa berdasarkan kepada 3.254 gram setelah ditolak dengan spread 7%. So kita akan ada RM934.39. Okay, ni semasa lah. Semasa harga LME tu 287.92. Okay, so nilai emas kita, nilai emas yang dibeli masa tu. Contohnya time tu kita pun maksudnya kita pun request GC. Bila kita request GC, nilai yang ada dekat dalam GSA tu adalah 934.39. So dia akan release maksimum. Maksimum yang kita boleh dapat adalah 91%. Jumlah persen tu yang untuk di-convert tu, so kita dapatlah 850. Okay, jumlah yang dapat setelah di-convert. So kalau kita pusing pokok mana pun sebenarnya nilai dia tu lebih kurang sahaja. Kalau kita buat dalam tempoh harga LME tu lebih kurang sama masa kita beli KSA. Beza pun kita kata same je lah bezanya. Tak adalah jauh beza. Cuma kalau kita nak nampak 85% tu daripada mana, 91% tu daripada mana adalah 85% adalah daripada nilai belian. Okey, 85% adalah daripada nilai belian duit kita daripada bank masuk ke dalam GSA. 91% pula adalah daripada nilai semasa gram emas yang ada dalam GSA. Boleh faham tak? Okey, faham. Alhamdulillah. Ada yang lain yang masih tak faham? Okey, kalau dah faham, cubalah tekan faham. Cuba komen faham yang dah faham. Okey, faham. Alhamdulillah. Since the system can calculate the termination value on its own, do I have to recalculate myself? Tak perlu pun sebenarnya. Tapi sometimes, benda ni kita kena faham lah, kita kena tahu dari mana amount tu datang. Sistem memang dah super, dia memang dah kira siap-siap dah. Kalau saya pun sebenarnya saya tak ni pun, tapi at least kita sebagai pemegang account, kita kena faham lah sedikit sebanyak roughly macam mana kita boleh dapat 85%, macam mana boleh dapat 91%, macam mana pula untung kita ni boleh dapat macam ni. Sistem memang dah kira siap-siap dah. Sometimes bila kita jumpa dengan klien nak tahu ke, agak-agak pula kita nak cakap kan. Memang kat dalam sistem memang dah calculate siap-siap. Tak perlu tak, kalau kita nak buat termination ke nak buat apa ke tak perlu dah kita recalculate. Tapi basically kita tahulah. Okay, faham. Okay, faham. Dah faham. Baik, je faham. Kali ni dah balik ke? Ada you nak untuk ya, betul. Okay. Okay, next. Okay, untuk tahu pelajaran dengan tahu. Okay. Ini yang dah ni tadi lah Right. Okay, so kita nak pergi kepada JAE. JAE ni pun sama juga. Sistem dah kira siap-siap dah. Tapi kita kena roughly kita tahu lah macam mana keuntungan tu, perkiraan dan macam mana dapat untung tu. So kita buat pengiraan sikit-sikit lah. Okay, kita tahu. Okay. So untuk GAE, okay, satu unit GAE memang harga tak berubah daripada dulu sampai sekarang adalah $250 per unit. Okay, campur dengan pembiayaan. Okay, pembiayaan ni adalah 9 unit. So 9 unit kalikan dengan 250 kita akan dapat $2,250. Okay, kat sinilah yang kita kena bayar management fee di atas pembiayaan yang QM bagi. Alright. So kalikan dengan 3.5%. So untuk satu unit JAE kali 10 kita kena bayar $78.75 sebaik sahaja kita buat belian. Maksudnya kita kena bayar upfront. 78.75 ni adalah untuk setahun. Okay, untuk setahun. So kita buat beli sahaja JAE kali 10, auto dapat pembiayaan $2,250 dan kita terus kena bayar
upfront management fee 3.5% setahun masa kita beli tu. Okay. So untuk satu unit GAE kali 10 nilainya adalah 328.75 US dollar. Okay. Untuk dan kita kena tahu 7875 ni adalah prorated dan juga refundable. Alright, refundable Okay, dia prorated dan juga refundable. Contoh, beli pada bulan September, kita buat jualan pada bulan Disember. September, Oktober, November, Disember. Contohlah kita buat kita pakai pembiayaan tu So kita beli on September, kita buat jualan on December, maksudnya kita guna pembiayaan tu selama 4 bulan. Okay. So kita buat pengiraan lah 4 bulan tu dia ada kalau kat dalam sistem dia ada exactly lah berapa hari. Okay. So kalau kita roughly kita kata 78.75 untuk setahun ni kita bahagikan dengan 12 bulan lah. So bagikan 12 bulan 78.75 kita bahagikan dengan 12. So sebulan tu lebih kurang 6.56 dolar. So kalau kata kita pakai 4 bulan sahaja, okay, bulan Disember kita dah jual. So bila kita buat jualan, automatik Quantum Metal akan ambil balik pembiayaan yang dia bagi kita. Profit 100% dia bagi kita, pembiayaan dia ambil balik 100%. Dan dia tolaklah dengan 3.5% management fee tu. So kalau kita kira 4 bulan 6.56 kita kalikan dengan 4. So 26.25. Okay. Yang tadi kita bayar 7875 kan. So tolaklah 7875. So balance 52.5 dolar tu dia akan refund balik kat kita sekali dengan kita punya modal 250 dan juga sekali dengan profit yang kita dapat masa kita buat termination tu. Okay, boleh faham untuk management fee yang 3.5%. Okay. So cara nak lihat keuntungannya, cara nak kira keuntungannya adalah net cash out plus dengan profit rate refund tolak dengan modal initial investment. So kita dapatlah kita punya keuntungan. So siapa yang ada unit GAE boleh buka akaun masing-masing. Dah habis dah slide sekian. Okay, boleh buka akaun masing-masing. Jom kita tengok. Okay, jom kita tengok sama ada kita punya unit GAE kita tu dah untung ke belum. Alright. Okay, tadi apa formula kita? Formula kita adalah net cash out. Okay, net cash out kita tu pluskan dengan profit rate. Profit rate tolak dengan kita punya initial investment. So kita dapatlah sama ada kita dah untung ke belum. Okay, ambil contoh Saya ambil contoh yang just tak ada yang untung je ni. 12. Ni 16 pun tak ada, ni tak ada. Okay, tak apalah. Kita tengok yang ni Kita tengok yang saya punya unit yang saya beli masa bulan 2. Okay. Masa bulan 2 ni. Sorry. Okay. Saya tengok tadi yang mana 226. Okay. So yang ni lah. So nampak tak? Nampak tak yang line yang ketiga belah bawah? 226 tu. Net cash out saya adalah 226.12. Okay. Boleh siapa-siapa tolong kira tak? Okay. Modalnya initial investment adalah 250 US dollar. Okay. So net cash out sekarang nilainya adalah 226.12 dan profit rate refund masih ada 30.64 dolar. Okay, siapa nak cuba kira?
Kalau kita tengok dengan mata kasar, kalau tengok dengan mata kasar, sah-sah memang tak untung. Sebab apa? Sebab net cash out tu lebih rendah daripada modal. Net cash out baru 226, okey? Initial investment 250. Tapi untuk kita nak faham, okey, untuk kita nak faham macam mana, cuba kita buat pengiraan. Okey. Siapa nak kira? Senang je ni. Dapat tak jawapan dia berapa? Tak ada yang nak kira. Tak ada yang nak kira ke? Allah. Cepatlah kira. Cikgu semula soalan. Okay. Soalan dia adalah, okey. Okey, saya buka balik yang ni. Nanti kan nombor dia tak nampak pula macam ni. Okey, tulis siap-siap 676. Tu ada orang kira? Lihat ada orang kira tadi. 6.76. 6.76. Okey, macam ni. Kita tengok balik formulanya adalah net cash out plus dengan profit rate refund tolak dengan initial investment. Okey. Okey, 6.76. Initial investment kita berapa? 250. Okey, 250 tu belum lagi ditambahkan dengan management fee kita kan? Okey, kan management fee kita tu kita dah bayar dah upfront masa tu. Okey, 78.75 tu untuk satu unit JE kali 10 kan? So, dia consider kita punya cost jugalah. Dia consider kita punya cost juga. So, bila 250 ditambahkan dengan 78.75, kita punya cost adalah gambar 78.75 adalah 328.75. Okay, so tolakkan dengan berapa? Net cash out kita adalah 226.12. Tolakkan dengan tadi 328. Saya pula yang confuse orang. 328. Okey, kos kita yang ada sekarang adalah tolak 12 tolakkan dengan 3. Okey. So sebenarnya dah untung ke belum ni? Jawapan 6.76 tu dah betul dah. Tapi kita kena ambil kira yang 7875 tadi tu. So kalau ikutkan 78 yang 75 yang saya dah bayar tadi tu kan, dia refund balik dekat saya cuma 30.64 sahaja. Memang sah-sah tak untung lagi lah, betul tak? Betul dapat 676 tu. Ikutkan 676 tu betul dapatnya. Cumanya profit rate refund tu kan. Dia dah, kita kan 7875. So saya dah kena potong 30.64, dah potong 48.11. Lepas tu rugi lagi dekat masih rugi lagi dekat dekat unit tu sebab kos kita adalah 250 tapi net cash out sekarang adalah 226.12. So roughly pengiraan dia macam tu. Okey? Kita kena ambil kira initial investment dan juga profit rate yang kita dah bayar upfront. So cara kira betul dah macam tu. Okey, so kalau kita nak tahu tak nampak cikgu, apa yang tak nampak?
Apa yang tak nampak ni? Okey. Ni. Apa yang tak nampak? Ni ke? Tak nampak yang ni ke? Nampak yang ni? Ni pengiraan dia. Net cash out. Net cash out plus dengan profit rate refund tolak dengan initial investment. Okay. Initial investment tadi kan 250. Okay. 250 tambahkan dengan 7875. Okay. Tambahkan dengan 7875. So dapatlah 328.75. Net cash out saya tadi, betul. Okay, Awin Yunus 250 tambah dengan 7875 tolak dengan 22612 tambah dengan 3064. Yes, exactly, betul. Betul. 226.12 ditambahkan dengan 30.4. Inilah nilai yang saya dapat kalau saya buat termination sekarang. So saya dapat 256.76. So kalau saya tolakkan dengan initial investment yang tadi tu 328.75, maksudnya saya masih rugi 71 dolar. 72 dolar. So kalau kita nak nampak, okay, nak nampak macam mana amount-nya, kita boleh tengok terus dekat sistem. Okay. Okay, ni dekat sistem ni saya tunjukkan, okay, yang tadi mana tadi? Okay, yang ni. So kita tekan je action. Jangan takut nak tekan action, tekan je terminate. Okay, yang ni cuma satu unit, saya letaklah unitnya adalah satu unit. So saya just tekan sub. Tu nampak dia warning dekat saya tu sistem ni. Bagusnya quantum meter ni, tak adalah dia macam sekali lah jual lah, tak ada. Okay, dia warning kat kita, you are terminating at a loss position. Nampak tak? Yang saya akan dapat cuma 255.55 US dollar bersamaan dengan harga sekarang adalah RM1,196.49. Okay. Masa saya buat belian yang ini, okay, kita boleh check balik sebenarnya. Okay, so kalau kita nampak kat sini, ingat amount kalau saya terminate sekarang adalah 1,196.49 sen. Okay, cuba kita tengok balik berapa modal saya beli masa ni. Okay, berapa modalnya adalah, mana yang tadi? Okay, yang ni. Modalnya kita boleh klik balik dekat kita punya link yang kuning tu. Okay, kita boleh nampak dekat sini. Okay, berapa modal kita beli. Alah, dia tak ada dalam RM lah. Sorry. Sebab ini saya beli guna pay audio. Bila saya beli guna pay audio, amount dia adalah amount dalam bentuk US dollar. Kalau kita beli guna duit daripada RM, duit daripada bank, okay, duit daripada bank, dia akan nampak berapa RM yang kita bayar masa kita buat belian. Okay, sebab yang ini, sorry, unit saya yang ini saya jual, saya beli guna pay audio, so dia kira dalam bentuk US dollar. Tapi roughly amount yang saya beli masa ni harganya lebih kurang RM1,500 macam tu. So kalau kita tolakkan dengan sekarang, 1,500 tolak dengan tadi berapa 1,100 lebih kurang kan? 1,200 lah saya kata. 1,500 tolak dengan 1,200. So saya masih rugi RM300. So saya tak jual lah. Kita tak payahlah jual dulu. Okay, tunggu je lah harga emas naik balik. So net cash out kita plus dengan profit rate lebih tinggi daripada 328.75. So barulah kita ada untung. Okay, ini adalah untuk GAE kali 10. Cuba kalau kita tengok untuk GAE kali 5. Okay. GAE kali 5, management fee 3.5%, kita tak bayar management fee upfront kan. Kita bayar kemudian masa kita buat termination nanti dia akan tolak daripada keuntungan kita. Okay. Cuba kita tengok amount nampak macam dah untung, tapi kita tak tahu dah untung ke belum. Nampak Okey, kalau saya tengok kat sini adalah yang inilah, cuba kita tengok yang ni pun tak untung juga ni.
Hmm. Okey, cuba kita tengok yang ni lah. 100 ni, okey, 100 ni bermaksud saya beli JA kali 5 4 unit. Bulan 7 tahun lepas. Okey, bulan 7 tahun lepas. Alright. Initial investment adalah 100 US dollar. Net cash outnya adalah 111 ringgit 72 sen. Okey, dan kita punya profit rate yang ataupun management fee yang saya kena bayar adalah 16.76. Okey. So, cuba kita tengok kalau kita tengok kat sini cuba siapa kira. Cuba tolong saya kirakan berapa ni? Net cash out. Okey, nak kira yang siapa kalau pandai nak kira untuk GAE kali 5. Kalau tadi kita tambah dengan profit rate yang akan di-refund. Sekarang kita tolak pula. Kita tolak dengan profit rate yang kita kena bayar. Ini untuk GAE kali 5. Cuba kira. Initial investment kita adalah 100 US dollar. Net cash out kita adalah 111.72 US dollar. Dan profit rate yang kena bayar adalah 16.76. Tak pernah jual lagi GAE kali. Tak apalah kita nak kita nak buat ni nak belajar kira-kira. Tak apa, tak pernah jual. Saya pun tak jual lagi ni JA kali 5 saya ni pun saya tak jual lagi. Padahal dia dah untung berkali-kali dah. Tapi sebab mindset saya kata saya nak jual kat harga 70. Jadi saya pun tak jual lah kan. InsyaAllah lah mudah-mudahan dia capai dekat harga 70. Okey. Cuba kirakan. Kalau saya je yang tekan ni, saya je yang faham ni. Dah untung ke belum? Tak reti. Okey, tak apa yang tak reti. Yang dah reti, tak nak tekan. Kita semua tak reti. Tak apalah semua tak reti. Okey, cuba kirakan net cash out. Okey, bila tak ada harga 70. Alah Encik Omar, saya sendiri pun tak tahu. Kalau saya tahu senang Encik Omar. Saya gadai apa yang ada sekarang, beli masa harga dekat 61 ni kan. Senang nanti saya tahu dah. 70 tu saya akan untung lah. Tak ada orang tahu siapa. Bila dia nak bagi harga 70 tu tak ada orang tahu. Kalau tahu senang. Okey, cuba masing-masing tekan Okey, net cash out 111.72 dolar. Okey, kita tolakkan dengan yang kita kena bayar tu, profit rate yang kita kena bayar tu 16.76. Okey, dan tolakkan dengan initial investment. So kita dapatlah berapa keuntungan kita. Dah untung ke belum? Nampak macam dah untung sebab net cash out tu sebenarnya dah lebih daripada initial investment. Kan? Dah untung 11 dolar tu. Tapi sebabkan profit rate 3.5% yang kita kena bayar tu sebab untuk JAE kali 5 ni pun kita dapat 4 unit pembiayaan untuk setiap unit. Jadi kita kena bayar management fee 3.5% tu bila kita buat termination. Negatif 5.04. Ya, betul. Masih rugi lagi 5 dolar. Masih rugi lagi 5 dolar. So tak apalah, biar je dekat situ kan. Esok emas naik 65, saya dah untung dah. Tak perlu 70 pun. Tapi tak apalah, saya memang nak tunggu 70. Duit ni pun memang duit lebihan. Orang kata duit lebihan yang memang kita nak simpan. Alright. So fahamlah semua? Fahamlah semua macam mana nak tahu GAE kita ni dah untung ke belum, daripada kita tengok je. Kita tengok je list kita ni, kita dah tahu dah. Yang mana satu dah untung, yang mana satu belum. Sebab 3 kolom ni je yang kita tengok. 3 kolom ni je. Cuma kita kena faham untuk GAE kali 10, kita kena bayar upfront management fee. Untuk GAE kali 5, itu kita bayar masa kita buat termination nanti. Okey, so setakat ni ada soalan tak?
Ada soalan lagi tak? Dah habis dah slide saya ni. End of slide. Tak ada soalan Cikgu Tak ada buat satu lagi soalan. contoh GA Cikgu buat lagi satu contoh. Contoh JI kali 10 boleh. Tolong ajar lagi sekali cara kira JI kali 10 boleh. No problem. Ada masa lagi kan kita? Saya okey. 12 minit. Okey. Okey, cuba kita kira lagi sekali Okey. Okey, kita nak kira yang mana? Cuba pick satu list. Nak kira yang mana? Okey. Yang mana kita nak kira? Tadi yang 100 kita dah kira, yang 250 kita dah kira. Okey, cuba kita kira pula yang ni nampak sikit sangat nak kira ni. Tapi tak apalah, kita kira 8181. Okey, 8181. Alright, okey nampak. Ini adalah JI kali 5. Kalau nampak $75 tu maksudnya saya beli 3 unit. Okey, 3 unit JI kali 5. Okey, jom kita kira. 81.81, okey, tolakkan dengan profit rate yang kita kena bayar. Dia negatif tu maksudnya yang kita kena bayar. Yang kalau JI kali 10 dia positif lah. Kalau belum habis yang 7875 tu. Cuba kita tolakkan. 8181 kita tolakkan dengan 12.69. Okey. Dan kita tolakkan dengan 78.75. Okey, dapat berapa? Apa dapat? 8181 tolakkan dengan 12.69. Okey. Dan kita tolakkan dengan 70. Okey, 5.88. Okey, Cik Iqmal, betul? Cik Z dapat tak? Cik ni Orawan dapat tak? Okey, so dapat yang GI kali 5 ni. Okey, contoh GI kali 10 lah. Okey, GI kali 10. Okey, cuba kita ambil yang paling atas ni. Yang paling atas ni initial investmentnya adalah 500. Okey. Kejap saya tengok yang saya yang ni Esther ni sekejap dia cakap Kak Ella rasanya kena tunjuk tak sebelum terminate je lebih baik terpastikan betul-betul klik action view jumlah belian lepas tu bandingkan dengan harga dalam RM masa nak terminate sebab I pernah mengalami walaupun net cash out lebih daripada initial investment tapi dalam RM masih lagi okey betul yang ini adalah disebabkan exchange rate. Okey sebab sekejap sebab saya kebanyakan unit yang saya beli ni adalah daripada pay audio so dia tak nampak dalam bentuk RM. Okey, cuba saya ambil yang first kali ni 250 ni. Sekejap saya tengok berapa modal saya beli masa ni. Okey, modal yang saya beli ini tak ada juga ni. Sekejap saya carikan yang saya beli guna banyak ke dalam ni yang ni saya kena buka akaun orang lain kot. Sekejap saya cuba buka akaun orang lain lah. Akaun lain. Saya cuba buka akaun lain yang ada buat belian daripada okey. Okey, cuba saya tengok yang ni Okey, cuba kita tengok yang ni Kita tengok yang list ni kita tengok yang paling bawah sekali, okey? 250.
Okey. Okey, 250 dia punya initial investment, net cash out-nya adalah 145.78 dan profit rate refund adalah 28.70. Okey, cuba kita tengok masa ni saya beli berapa modalnya. Okey, modalnya adalah ada tak dalam ni? Tak ada lah. Tu yang lama-lama memang tak ada Okay, yang dah faham, kalau nak keluar bolehlah keluar dulu saya fahamkan yang belum faham ni. Okay. Okay, untuk JE kali 10 ni, saya tak ada lah amount yang saya tak ada yang dalam RM. Saya rasa ke sistem ni memang dah tak tunjuk harga RM yang kita beli. That's why lah saya nasihatkan kepada yang buat belian GAE ni sebenarnya tiap kali kita buat belian tu kita write down, kita take note berapa modal yang kita beli masa tu. Sebabnya perubahan exchange rate ni yang orang kata memberi kesan juga kepada kita punya profit. Kita nampak macam dah untung tapi sebenarnya kita tak untung. Macam tu. Sebab exchange rate tu. Sekejap Kalau sebelum ni, dah perasan tak sebelum ni kan? Kalau kita beli GAE ni, kita adalah amount yang daripada ni. Ya Allah, Masya Allah. Okay. Payment amount. Okay, nampak yang ni Okay. Payment amount ni adalah 1466.23. Okay, nampak? Saya bayar dalam RM adalah RM1,466.23 untuk satu unit. Okay, untuk satu unit. So, contohnya, kalau saya nak buat termination untuk yang ni, okay, kalau nampak kat sini memang sah-sah lah, tak untung lagi sebab net cash out dia baru 77.93. Kan? Tapi profit rate tu yang di refund tu adalah 49.41. Contohlah kalau kita nak buat termination yang kita nak tengoklah, nak check dulu sama ada dah untung ke belum. Okay? Kita tekanlah termination. So bila kita tekan termination, okay, kita letaklah unit kat sini satu unit dan kita tekan submit. Tak payah takut. Dia takkan tolak lagi ni. Kita baru nak check je. Nampak tak? Modal saya beli tadi adalah 1,400, 460. Okay? Amount sekarang, net cash out sekarang kalau saya buat termination adalah 610. Pun sama juga dia bagi warning kat kita, you are terminating at a loss position. Itulah perbezaan dia. Kita boleh nampak dekat sini lah. Tapi cuma kita tak payahlah buat kira-kira sebenarnya. Tapi cuma kita nak kena faham jugalah keuntungan tu macam mana nak dapat keuntungan tu. Kena faham. Tapi kalau kita nak check je, ini amount dah ni ke belum? Dah untung ke belum? Nampak macam dah untung tapi kita nak tengok sebab kita kisaukan exchange rate tu. Jadi kita tengok kat sini memang sah lah, memang yang ni memang sah lah, memang belum untung. Tapi kalau kita tengok yang initial yang kita punya net cash out dah tinggi daripada initial investment. Okay? So kita nampak kat situ. Okay, clear tak? Rugi 85579. Dia tak rugi. Dia tak rugi tapi dia belum untung. Macam tu konsep dia. Tak rugi tapi belum untung. So saya tunggu je sampai dia untung. Okay, boleh faham GSA ada warning color merah tak? GSA tak ada. GSA dia tak warning tapi dia memang dah tunjuk siap-siap. Yang mana satu dia? Selagi tak jual tak rugi, ya betul. GCA ada warning tak? Okay, kalau tengok akaun yang ni, nampak akaun yang ni sebenarnya ni dah untung ni. Net gain $75. Okay. Tapi kita nak tengok lah, kita tengok balik. Okay, yang ni ada satu je. Dia dah untung. Dia dah untung $75. Okay, tapi kalau kita tengok balik, cuba kira balik yang kat sini ni. Okay, cuba kita kira. Net cash out, net gain kita adalah 75.33. Ni nak kira balik GCA ni. Dah untung ke tak? Dia kalau rugi dia memang terang-terang dia akan tunjuk yang merah macam yang saya tunjuk tadi tu kan. Dia akan terang-terang tunjuk merah.
So kalau yang ni dia memang hitam, okey, tapi kita kira balik lah. 75.33 ni kita bahagikan dengan down payment value. Okey, down payment value dia adalah 829.98. So saya akan dapat 0.009, which is dah lebih daripada 0.07. So maksudnya dah untung lah. Dah untung. Tolak 0.07. So dah untung lebih kurang 2%. Untung lebih kurang 2%. Okay. Dia buat ni bulan 9 tahun lepas. Alright, clear? Ya, betul. Clear. Kering tekak malam ni jadi cikgu. Banyak main game. Ada soalan lagi tak? Saya rasa macam semua dah pandai dah ni. Dah pandai, dah clear dah. Sebenarnya benda ni tak adalah kita nak kena buat pengiraan sedetail tu lah. Tapi untuk pengetahuan kita, untuk pengetahuan kita macam mana nak dapat keuntungan, macam mana keuntungan tu dikira, macam ni dah perkiraan dia. Tapi semua tu dah ada dalam sistem, detail semua dah ada dalam sistem. Okay? So, kalau tak ada soalan, itu sahaja perkongsian saya untuk malam ini. Segala kekurangan dan juga segala yang kurang lah. Yang kurang tu datangnya daripada kelemahan saya dan yang lebih tu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perkongsian saya malam ni memberi manfaat. Kalau tak faham ke, nakkan penjelasan yang lebih detail, boleh juga PM saya, tak ada masalah. Tak kira lah ada siapa, bawah siapa ke, semua tak kisah. Kita berkongsi ilmu. Okay? So, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, terima kasih kembali kepada At least Didi tahu Ila dah. Abdullah. Semoga tuan-tuan dan puan dah dapat lah soalan bocor tu kan. Nak jawab exam nanti ni. Soalan bocor. Dalam exam kan? Dalam exam ada ke? Tak adalah, ada satu dua soalan je. Okay, tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana berada di sesi Zoom pada malam ini sehingga ke akhir sesi. Apa ni, saya harap keklik profit malam ini yang ditunjukkan sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan supaya kita rasa puas hati bagaimana pengiraan yang QM buat tu kan, macam mana kita boleh dapat semua tu. So jelaslah dekat sini insyaAllah. So insyaAllah di hari akan datang nanti mungkin perlu lagi kita akan adakan sesi keklik profit lagi. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan, sebelum kita berakhir sesi pada malam ini dan juga minggu ini, saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan bersempena dengan harga emas yang sedang turun ini, kepada tuan-tuan dan puan, bulan ini